Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Anida dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk kefahaman masyarakat terhadap konsep insan sejahtera dan kaitannya dengan falsafah pendidikan. Ahli kumpulan kami ialah Nur Alif bin Muhammad Zafar sebagai ketua, Muhammad bin Zulkifli, Anissa Syazwani, Anissa Jospat, Nurul Atirah, Nurul Balkis dan Nur Farihin. Saya akan menceritakan mengenai permasalahan kajian. Permasalahan kajian ini terdapat sesuatu bahan yang sukar untuk didapati. Antaranya ialah sukar untuk mengenai maklumat data soal sidik kerana kebanyakan responden tidak menjawab dengan begitu baik. Selain itu, bagaimana yang kajian yang dilakukan ini dapat menandakan nilai murni dalam kehidupan seharian kita yang berbilang masa. Malah, terdapat juga pengkaji ingin lebih memahami mengenai kefahaman masyarakat terhadap konsep insan sejahtera yang berkaitan dengan pendidikan falsafah. Dan akhir sekali mengenai permasalahan kajian yang kami yang perolehi ialah betapa pentingnya kewujudan keharmonian dalam pelbagai kaum untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai pendidikan. Bagi objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti kaitan antara falsafah pendidikan dengan konsep insan sejahtera dari segi aspek jasmani dan rohani. Seterusnya ialah mengkaji tahap kefahaman masyarakat terhadap konsep insan sejahtera dalam amalan kehidupan harian mereka. Objektif yang ketiga ialah mengenal pasti langkah yang diambil untuk menerapkan konsep insan sejahtera dalam kehidupan. Bagi metodologi kajian yang digunakan pula ialah kuantitatif, iaitu perbandingan kumpulan berdasarkan data yang dikumpul. Yang kedua ialah soal sidik, ialah pengumpulan data menggunakan kaedah Google Forms. Seterusnya, metodologi yang digunakan ialah internet, sumber menganalisis konsep insan dan kaitannya dengan falsafah pendidikan. Dan yang terakhir ialah bacaan ilmiah, iaitu dengan mengkaji kerata akhbar mengenai kefahaman masyarakat mengenai konsep insan sejahtera. Dapatan kajian menunjukkan data dikumpul sebanyak 81 responden melalui borang soal selidik. Data terkumpul bagi demografi responden. Untuk jantina, 22 responden adalah lelaki dan 59 responden adalah perempuan. Bagi bilangan umur, data menunjukkan 17 hingga 26 tahun sebanyak 74 responden, 27 hingga 36 tahun dan 47 hingga 56 tahun berkongsi responden sebanyak 2 responden, dan 37 hingga 46 tahun sebanyak 3 responden. Jumlah data terkumpul bagi bangsa. Yang tertinggi adalah bangsa Melayu sebanyak 71 responden, 5 responden bagi bangsa Cina, 2 responden bagi India dan Bumi Putera Sabah, dan yang terakhir iaitu kaum Kadazan Dusun yang merupakan Bumi Putera Sabah yang asli sebanyak 1 responden. Bagi tahap pendidikan, responden yang tertinggi adalah ijazah sebanyak 51 responden, 26 responden bagi STPM matrikulasi dan diploma, manakala 2 responden bagi SPM. Data demografi yang terakhir adalah yang terendah, responden yang tidak bekerja sebanyak 2 responden, manakala data yang tertinggi adalah bagi pelajar sebanyak 65 responden. Bagi sektor kerajaan pula, jumlah responden sebanyak 5 dan bagi sektor swasta sebanyak 9 responden. Saya akan menerangkan objektif yang pertama,
Objektif yang pertama ialah mengenal pasti kaitan antara falsafah pendidikan dengan konsep insan sejahtera dari aspek jasmani dan rohani. Terdapat 5 soalan yang telah dikemukakan untuk diajukan kepada para responden. Jumlah responden adalah seramai 81 orang yang telah disoal selidik. Soalan yang pertama adalah konsep insan dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Seramai 1 orang responden bersamaan dengan 1% menjawab tidak pasti dan seramai 35 orang responden bersamaan dengan 43% mereka telah bersetuju dan seramai 45 responden bersamaan dengan 56% telah menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Sementara itu, tiada responden yang menandakan pada sangat tidak setuju dan tidak setuju. Oleh itu, jelas dan terbuktilah bahawa dalam peringkat pendidikan sudah wujud konsep insan yang dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Ini kerana matlamat pendidikan di negara kita ini antara lain termasuk mendidik para pelajar supaya memilih dan mengamalkan tingkah laku yang baik agar dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Ini terbukti melalui kajian daripada responden. Soalan yang kedua ialah konsep insan sejahtera mempunyai kaitan dalam membangunkan insan dari aspek jasmani dan rohani. Seramai 3 responden bersamaan dengan 4% menandakan tidak pasti dan seramai 39 responden bersamaan dengan 48% mereka telah bersetuju dan seramai 39 responden bersamaan dengan 48% telah menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Sementara itu, tiada responden yang menandakan pada sangat tidak setuju dan tidak setuju. Oleh itu, pendidikan di Malaysia merupakan salah satu usaha yang berterusan ke arah membentuk satu perkembangan yang berpotensi kepada individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk membangunkan insan yang seimbang dari aspek jasmani dan rohani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, mengalas bebanan yang telah diberi bagi mencapai kesejahteraan setiap insan serta memberi sumbangan terhadap keamanan dan kemakmuran masyarakat dan negara. Soalan yang ketiga ialah pemahaman dan penerimaan masyarakat dalam konsep insan sejahtera telah dipupuk sejak dari sekolah rendah. Seramai 8 responden bersamaan dengan 10% menandakan tidak pasti dan seramai 30 orang responden bersamaan dengan 37% mereka telah bersetuju dan seramai 43 responden bersamaan dengan 53% telah menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Sementara itu, tiada responden yang menandakan pada sangat tidak setuju dan tidak setuju. Oleh itu, pendidikan merupakan salah satu proses utama dalam mendapatkan ilmu dan pemindahan pengetahuan, nilai-nilai murni serta mendapat kelebihan dari segi kemahiran yang diperolehi daripada proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Kelazimannya, pendidikan ini bermula dari tadika, kemudian di peringkat sekolah rendah. Seperti yang sedia maklum dan kita dapat lihat dari tadika sehingga di tingkatan 5 nanti. Soalan yang keempat ialah konsep insan sejahtera dapat membimbing manusia membentuk akhlak berteraskan tauhid dan ketuhanan. Seramai 2 responden bersamaan dengan 3% menandakan tidak pasti dan seramai 31 orang responden bersamaan dengan 38% mereka telah bersetuju dan seramai 48 orang responden bersamaan dengan 59% telah menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Sementara itu, tiada responden yang menandakan pada sangat tidak setuju dan tidak setuju.
Tujuan soalan ini diajukan kepada responden untuk mengetahui sejauh manakah responden bersetuju terhadap kebesaran konsep insan sejahtera dalam membentuk akhlak manusia berteraskan tauhid dan ketuhanan. Soalan yang terakhir ialah kecemerlangan perabatan dan pembangunan insan dari segi ilmu, iman, akhlak dan amal melahirkan ramai intelek Islam dalam pelbagai kepakaran. Seramai 3 orang responden bersama dengan 4% menandakan tidak pasti dan seramai 29 orang responden bersama dengan 36% mereka telah bersetuju dan seramai 49 responden bersama dengan 60% telah menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Sementara itu, tiada responden yang menandakan pada sangat tidak setuju dan tidak setuju. Soalan ini bertujuan untuk mengetahui akhlak intelek Islam dipupuk melalui peradaban dan pembangunan insan dari segi ilmu, iman, akhlak dan amal. Dalam objektif 2 yaitu mengkaji tahap kefahaman masyarakat terhadap konsep insan sejahtera dalam kehidupan seharian mereka, seramai 81 orang responden telah mengambil bahagian dalam soalan tersebut. Dalam soalan yang pertama yaitu konsep insan perlu diterap sejak sekolah rendah lagi, seramai 55 orang responden atau bersamaan dengan 68% sangat setuju, 19 orang responden atau bersamaan dengan 24% setuju, dan 7 orang responden atau bersamaan dengan 9% tidak pasti dengan pernyataan ini. Sementara itu, tidak ada responden yang menandakan pada bahagian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar bahwa konsep insan memang wajar diterapkan sejak sekolah rendah lagi. Seterusnya untuk soalan kedua yaitu konsep insan mudah difahami oleh masyarakat. Terdapat 39 orang responden atau bersamaan dengan 48% sangat setuju, 19 orang responden atau bersamaan dengan 24% setuju, 22 orang atau bersamaan dengan 27% tidak pasti, dan 1 orang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Manakala bagi tidak setuju, tidak ada responden yang menandakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang pasti jika konsep insan mudah difahami oleh keseluruhan masyarakat. Seterusnya ialah soalan 3 yaitu sesebuah tempat akan aman dan harmoni jika konsep insan diamalkan. Seramai 50 orang responden atau bersamaan dengan 62% sangat setuju. 29 orang responden atau bersamaan dengan 36% setuju, dan masing-masing 1 orang responden atau bersamaan dengan 1% tidak pasti dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sementara itu, tidak ada responden yang menandakan pada sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih setuju bahwa keadaan sebuah tempat akan harmoni dan aman jika konsep insan sejahtera diamalkan. Seterusnya ialah soalan keempat yaitu adakah falsafah pendidikan di Malaysia setanding dengan negara luar? Banyak 24 orang responden atau bersamaan dengan 30% sangat setuju. 29 orang responden atau bersamaan dengan 36% setuju. 10 orang responden atau 25% tidak pasti. 6 orang atau 7% tidak setuju dan 2 orang responden atau 2% sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa falsafah pendidikan di Malaysia belum setanding dengan negara luar. Seterusnya ialah soalan yang kelima yaitu konsep sejahtera dari segi pendidikan di Malaysia telah mencapai tahap maksimum. Ramai 24 orang atau bersamaan dengan 30% sangat setuju.
28 orang atau bersamaan dengan 35% setuju, 22 orang atau 27% tidak pasti, 22 orang atau 27% tidak pasti, 6 orang atau 7% tidak setuju, dan 1 orang atau 1% sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa konsep sejahtera dari segi pendidikan di Malaysia belum mencapai tahap maksimum. Seterusnya, bahagian analisis yang diambil dari soal selidik kami iaitu mengenal pasti langkah yang diambil untuk menerapkan konsep insan dalam kehidupan. Dapat dilihat di graf tersebut menunjukkan majoriti responden tidak menjawab dengan baik sekali terhadap soalan yang diberikan oleh kami. Bagi pernyataan pertama dan kedua, maksud saya soalan pertama dan kedua menunjukkan paling ramai responden yang sangat setuju iaitu seramai 46 orang bersamaan 55%. Manakala bagi soalan kedua pula 63 orang yang bersamaan 73% daripada keseluruhan responden. Soalan pertama dan kedua ini berkait rapat iaitu menunjukkan betapa pentingnya seorang individu itu memerlukan pendidikan dan ilmu pengetahuan, contohnya dalam bidang sukan maupun sains dan teknologi, untuk melengkapi diri menjadi seorang insan yang berkualiti. Pendidikan jasmani juga mengajar bahawa seorang individu itu bukan sekadar berpendidikan, malah perlu juga mempunyai tubuh badan yang sihat. Bagi pernyataan ketiga soalan ketiga iaitu menerapkan nilai murni secara formal dan tidak formal, juga merupakan antara langkah menerapkan konsep insan sejahtera dalam kehidupan. Seramai 58 orang bersetuju dengan pernyataan ini yang bersamaan dengan 69%. Nilai murni juga didefinisikan sebagai perlakuan baik, peradaban dan tersulilat seorang individu itu terhadap individu yang lain. Penerapan secara formal juga dilakukan sejak sekolah rendah lagi, iaitu dalam bilik darjah melalui mata pelajaran yang diajari oleh guru. Manakala tidak formal pula melalui komunikasi dalam kalangan seseorang itu sendiri dan sekelilingnya. Bagi soalan keempat pula mengenai program santapan rohani di sekolah yang merupakan antara langkah yang diambil untuk menerapkan konsep insan dalam kehidupan. Seramai 57 orang bersetuju bersamaan dengan 68% daripada keseluruhan responden tentang pernyataan ini. Program kerohanian dan keagamaan di peringkat sekolah rendah maupun menengah seharusnya diwajibkan kerana terbukti pembinaan sahsia para pelajar yang bakal memimpin negara di masa hadapan. Program-program keagamaan dan kerohanian ini memang baik untuk pembentukan sahsia pelajar agar mereka ini terdidik dengan akhlak yang mulia mengikut agama masing-masing. Contohnya, bagi agama Islam, seseorang insan boleh mencontohi akhlak Rasulullah SAW yang terpuji. Akhir sekali, bagi soalan kelima iaitu menjadikan hikmat kaunseling sebagai rujukan dalam pembentukan identiti tersendiri insan, juga merupakan antara langkah menerapkan konsep insan dalam kehidupan. Seramai 51 orang yang bersamaan 61% daripada jumlah keseluruhan responden ini. Dewasa ini, manusia dilanda dengan pelbagai masalah psikologi yang merangkumi aspek jasmani, rohani, spiritual dan intelek, menyebabkan kesejahteraan hidup manusia itu pada hari ini terganggu. Oleh itu, terciptalah ruang pendorong kepada manusia untuk bertindak melampaui hak pemikiran yang rasional. Melalui proses kaunseling dapat menggalakkan seseorang celik akal, iaitu membantu mereka melihat dengan lebih realistik dalam menentukan aras aspirasi yang sesuai dengan kebolehan mereka dan kelebihan mereka, menjadikan seseorang itu tersebut mampu menangani dan menyelesaikan sesuatu konflik bagi diri mereka sendiri, dan membentuk insan yang berfikiran terbuka dalam apa jua keadaan dan situasi. Kepentingan kajian, maksud saya dari segi kepentingan kajian ni lah, apa yang kita dapat daripada tugasan kita orang buat ini. Contohnya, kita ada 3 aspek. Okey, dari segi falsafah pendidikan ni, dia aspek jasmani dan rohani. Lepas tu kita ada konsep insan sejahtera. Lepas tu kita ada konsep insan dalam kehidupan. Okey, untuk first,
falsafah pendidikan ni dia dapat meningkatkan kedudukan sesebuah negara tu untuk ke depan dengan memberi prinsip yang jelas dan nyata untuk meningkatkan bentuk pendidikan tu dari segi rendah hingga ke alam universiti. Okey, untuk konsep insan sejahtera ni kita kena ada sifat yang mulia. Contohnya kalau kita nak masuk universiti, okey, kita punya attitude, sikap kita seorang pelajar menonjol sebagai memberi kesan yang positif kepada pelajar lain, masyarakat. Perspektif Malaysia ni punya acuan dan modal untuk tersendiri seharusnya terpakai untuk semua warga negara, maksudnya kepada masyarakat lah, supaya nilai murni ni dapat terap dalam kehidupan seharian kita. Okey, dari segi untuk menerapkan konsep insan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang pelajar ataupun seorang yang punya pendidikan. Okey, tunggak yang penting dalam kehidupan bagi membina kehidupan masyarakat ni sebagai seorang Islam yang sejahtera memainkan peranan yang penting dalam kelompok masyarakat. Contohnya dari segi agama Islam, kita kena cuba bagi contoh yang baik, yang menghormati orang tua, macam menerap nilai-nilai murni yang positif dalam setiap kehidupan seharian kita. Okey, seluruh aspek manusia meliputi setiap orang tu mempunyai rohani jasmani supaya ia dapat mengimplikasikan kepada mempertingkatkan lagi dari bidang pendidikan dan sebagainya. Okey, contohnya bila kita ada satu sikap yang baik, dia macam meningkatkan kehidupan kita lebih jauh lagi bagus supaya kita dapat berinteraksi, dapat berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan bahasa yang baik. Dari segi pendidikan dari konsep dalam kehidupan ni, bila seseorang tu ada kejayaan, dia akan membanggakan keluarga, membanggakan ibu bapa serta negara dan memberi manfaat kepada masyarakat. Untuk rumusan pula, okey, falsafah ni adalah satu pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan di dunia ini, merupakan satu kajian yang mencari kebenaran dan nilai dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Apa tujuan kita hidup dekat dunia ni? Apa tujuan kita untuk masa akan datang, untuk progres kehidupan kita lagi baik, lagi bagus. Okey, falsafah pendidikan ni juga ada satu kajian mengenai pendidikan dari segi maksud, tujuan dan kaedah, merupakan satu inquiry terhadap minda semula jadi, minda kita sebagai seorang manusia yang dilahirkan dengan cukup sifat yang sempurna, boleh berfikir dengan waras, dan bagaimana pendidikan dan masyarakat saling berhubung antara satu sama lain. Pendidikan ni memainkan peranan kepada negara, kepada masyarakat. Bila seorang individu tu macam mempunyai pengetahuan yang lebih, dia lebih memberi manfaat kepada orang ramai supaya orang ramai lebih mengetahui, lebih macam mempunyai informasi. Sistem pendidikan di Malaysia ni berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, latihan dan kualiti seorang individu yang tugas pengajar berpandukan falsafah pendidikan yang diberikan. Okey, falsafah pendidikan ini mewujudkan terap nilai harmoni kepada masyarakat pada masa akan datang agar masyarakat kita yang berbilang kaum ini saling menghormati dan memberi kerjasama antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.